Ya, masih lagi bersama dengan saya, Fazli Fuad dalam program Koresponden Bernama. Dan insyaAllah kurang dari 7 hari lagi umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidiladha, iaitu Hari Raya Korban. Sambutan Hari Raya kali ini cukup berbeza sekali kerana ianya merupakan Hari Raya yang bakal diraikan dengan norma baharu ekoran pandemik COVID-19. Dan kita kena bersifat positif dan bersabar kerana ini adalah salah satu daripada ujian dalam pengorbanan kepada semua umat Islam, bukan sahaja dekat Malaysia, malahan serata dunia. Begitulah juga dengan sambutan Hari Raya Korban yang bakal diraikan oleh rakyat Syria tahun ini. Jadi untuk meraikan dalam kesempitan dan keperitan ekoran pergolakan yang berlaku di sana dan juga ditambah dengan bebanan dengan penularan wabak COVID-19. Jadi untuk berkongsi tentang pengalaman tersebut, kita akan bersama dengan orang kuat yang membantu dan juga sering melakukan kerja amal untuk rakyat Syria. Siapa lagi kalau bukan Puan Siti Sakinah Mior Omar Baki, pengerusi Syria Care. Assalamualaikum Puan Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Ya, alhamdulillah sihat. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan tentang sambutan Hari Raya Korban di Syria pada tahun ini. Sebab kita tahu bahawa tahun ini kita dilanda COVID-19. Jadi sebelum dilanda COVID-19 ini, bagaimanakah sambutannya, dan sekarang ini dalam pasca COVID-19 ini bagaimana caranya sambutan Hari Raya di sana, Puan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat untuk semua. Salam. Hari Raya Aidiladha di Syria dengan nama lain mereka memanggilnya sebagai Hari Raya Besar, iaitu ianya disambut dengan begitu meriah sekali apabila jiran tetangga berkunjung dan masing-masing membuat korban, dan jiran tetangga datang bawa daging memberi kepada jiran-jiran yang berada di sekeliling mereka. Tetapi dengan berlakunya peperangan yang telah berlangsung selama 9 tahun ini, tentunya suasana kegembiraan dan keseronokan itu sudah sangat-sangat berbeza. Dan apa yang menyedihkan mereka yang pada asalnya dulu antara mereka orang yang melakukan korban, sekarang mereka hanya menanti orang membawa daging korban kepada mereka. Jadi semestinya suasana itu sangat-sangat berbeza daripada apa yang mereka lalui pada tahun-tahun sebelum peperangan berlaku di Syria. Dan kita harapkan semoga semuanya dipermudahkanlah kan, sebab kita tahu bahawa di Syria itu mereka ni memang memerlukan bantuan kan. Kita harapkan bahawa hari raya kali ini dapat memberikan seribu satu makna yang bahagia untuk mereka di sana. Baik Puan, dalam pemerhatian Puan sendiri sepanjang tempoh ataupun musim COVID-19, mungkin Puan boleh kongsikan bagaimanakah rakyat Syria berhadapan dengan musibah ini, Puan? Okey, alhamdulillah sebenarnya Syria antara negara yang lambat sebenarnya diancam dengan ancaman COVID-19, namun amat menyedihkan kita kerana dalam 2 minggu lepas kita telah mula mendengar kes-kes berlaku di kawasan utara Syria. Sebelumnya di kawasan di Damsyik telah ada kes, tetapi di kawasan utara Syria di mana terdapatnya lebih daripada 4 juta pelarian di sana, pada awalnya belum ada, tetapi sekarang sudah ada kes COVID. Jadi sebagaimana mereka cuba juga mengambil langkah-langkah untuk menyekat tersebarnya penyakit ini, tetapi dalam keadaan mereka di sana yang tinggal terlalu rapat dalam kemah-kemah dan tidak mempunyai air bersih yang mencukupi, tentu sahaja sangat sukar untuk mereka melakukan sebagaimana yang dapat kita lakukan di sini. Namun bagi kami di NGO kami masih lagi meneruskan kerja-kerja membantu mereka. Namun kita mengenakan SOP-SOP yang tertentu dalam proses-proses agihan yang kita lakukan sejak dari bulan Ramadan lagi ya. Di mana kita cuba mengelakkan membuat agihan dengan orang-orang yang begitu ramai, jadi ada SOP-SOP yang akan dilaksanakan. Namun kami masih lagi meneruskan usaha-usaha membantu mereka. Di antara lain yang kami cuba usahakan sekarang adalah Korban for Syria, di mana kita memberi peluang sebenarnya kepada rakyat Malaysia untuk melaksanakan korban di sana, di mana agihan akan dilakukan kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan, tidak keterlaluan kalau saya katakan mereka cuma hanya dapat makan daging setahun sekali sahaja. Dan kalau mereka dulu antara orang-orang yang mampu untuk melaksanakan korban, tetapi sekarang mereka terpaksa ternanti-nanti orang datang membawa daging pula kepada mereka. Jadi kami membuka peluang kepada orang ramai untuk menyertai Korban for Syria, masih boleh lagi menyertainya sekarang.
dan juga untuk sedekah sembelihan bagi yang tidak melakukan korban. Kita nak memberi peluang untuk orang ramai memberi makan, bukan sekadar membuat korban untuk diri kita, tetapi memberi makan kepada orang-orang yang berada di sana pada hari raya dengan membuka sedekah sembelihan. Dan kami masih lagi belum mencapai target 200 ekor kambing untuk sedekah sembelihan. Jadi saya menyeru dan mengambil peluang ini untuk menyeru orang ramai untuk sama-sama menyertai sedekah sembelihan. Dan di samping itu juga kami ada satu lagi projek yang besar sebenarnya, yang di mana kita sedang membuat projek perumahan untuk pelarian Syria di dalam Syria. Dan projek perumahan ini adalah projek bersepadu di mana kita akan menyediakan rumah, masjid, sistem perairan air bersih, sekolah, klinik dan juga kedai dan pada permainan. Dan projek ini dijalankan dengan secara wakaf. Jadi orang ramai boleh menyertainya, sama-sama membantu mereka. Kita nak pindahkan mereka daripada kehidupan di dalam kemah ke dalam rumah, khususnya dengan kedatangan musim sejuk tak lama lagi. Jadi kami sedang berusaha sedaya upaya untuk menjual ke semua 292 rumah di kampung Malaysia. Lupa pula saya nak sebut nama perkampungan ini ataupun nama projek ini kita namakan sebagai Kampung Malaysia, sebagai memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada rakyat Malaysia yang telah begitu lama sentiasa bersama dengan rakyat Syria dalam berhadapan dengan konflik kemanusiaan paling dahsyat dalam abad ini. So, saya juga membuka peluang dan kami membuka peluang kepada orang ramai menyeru untuk sama-sama menyertai Kampung Malaysia, projek wakaf perumahan untuk pelarian Syria di utara Syria. Ini antara projek mega yang sedang kita lakukan. Dan tak lama lagi, nak tak nak, musim sejuk juga akan datang dan kami juga sedang mempersiapkan beberapa projek untuk kita laksanakan sempena musim sejuk ni. Jadi walaupun COVID melanda di Malaysia dan di mana-mana dan kita doakan semoga wabak ini diangkat daripada muka bumi, tetapi insya-Allah ia tidak menyekat kita semua untuk terus membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang daripada kita semua. Ini semuanya kita boleh lakukan semua ini atas dasar kemanusiaan, dan atas dasar agama, kerana memberi kegembiraan kepada orang lain, memasukkan rasa gembira ke hati orang lain itu juga adalah pahala besar dan antara amalan yang dicintai Allah untuk kita semua lakukan. Ya, betul tu. Jadi saya rasa saya terkesan jugalah seperti mana yang Puan dikatakan tadi. Kita ni ada kat Malaysia ni, kita boleh rasa tak kira lah sama ada daging lembu ke, daging kambing ke, kita boleh makan sekurang-kurangnya seminggu sekali lah kita boleh rasa. Tetapi mereka yang ada kat sana setahun sekali itu pun tak tahu lagi kan. Jadi terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Sakinah di atas segala makluman itu tadi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Itu dia. Kita telah pun bersama dengan Puan Siti Sakinah Mior Omar Baki, pengerusi Syria Care Malaysia. Jadi kepada anda semua yang sedang menonton Koresponden Bernama, kalau anda ingin menyumbangkan sebarang bentuk bantuan, tidak kiralah sama ada dalam segi duit ke ataupun bantuan-bantuan lain yang mereka di sana memerlukan, anda boleh menghubungi Syria Care Malaysia. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana.